من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا فذكر منها أو الدجال فشر غائب ينتظر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasih pada saya Imam, Tuan Pengerusi Ahli Jatah Kuasa Masjid Al-Hidayah, Ahli Akar, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tak pernah minta kepada Allah, dalam keadaan kita tak pernah berdoa kepada Allah. Ketika mana kita lahir ke dunia, Allah Taala bagi kepada kita dengan begitu banyak nikmat, menjadi umat kepada kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sedia maklum sekitar 617 tahun sebelum kelahiran Nabi kita, sebelum Maulidur Rasul, Allah Subhanahu wa taala telah utuskan, bahkan Allah telah angkat seorang nabi yang bernama Isa ibnu Maryam. Nabi Isa AS ni di antara nabi yang Allah Taala bagi dia banyak sekali mukjizat dan kelebihan. Salah satu daripada kelebihan Nabi Isa AS, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami boleh buat budak kecil yang masih dalam buaian boleh bercakap-cakap? Di antara kehebatan Nabi Isa AS, dia beritahu, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab, aku diberikan kitab oleh Allah, wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi sejak daripada seorang bayi lagi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah jadikan aku diberkati di mana pun aku pergi, aku membawa barakah. Wa awsani bis salat waz zakati ma dumtu hayya, kecil-kecil lagi Allah dah pesan pada aku jaga sembahyang, bayar zakat seumur hidup aku. Masya Allah. Waj'alni dia beritahu kepada aku, wa awsani bis salat waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah telah berpesan kepada aku supaya berbuat baik kepada ibu aku seumur hidup aku. Jadi Nabi Isa AS bila dia membesar, Allah Ta'ala lahirkan dia dengan keadaan yang sangat luar biasa, tanpa ayah, hanya dengan tiupan malaikat Jibril AS ruh ke dalam rahim ibu dia. Maka membesar Nabi Isa AS, Allah berikan dia dengan mukjizat yang luar biasa. Maka di antara mukjizat Nabi Isa AS, dia beritahu, Masya Allah, wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Di antara mukjizat dia jadi Nabi, aku boleh merawat penyakit akmah, penyakit buta, wal abras, penyakit sopak. Orang buta Nabi Isa AS sapu je mata dia boleh jelek, walaupun dia buta daripada kecil. Orang kena penyakit sopak disapu oleh Nabi Isa AS, sopak dia tagal, hilang. Bahkan di antara kelebihan mukjizat Nabi Isa AS, wa uhyil mauta biiznillah, aku boleh hidupkan pada Allah orang mati dengan izin Allah. Dia pistal-pistalkan, Masya Allah, teluk tanah berbuat, tiba-tiba dalam bentuk seekor burung, dilepaskan, tanah tadi boleh tukar jadi seekor burung. Tapi dalam keadaan Nabi Isa AS ada kelebihan yang hebat ini. Dia tak pernah mengaku dia adalah Tuhan, tapi dia beritahu dia adalah, Masya Allah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kerana itulah, maka agama kita memberi gelaran kepada Nabi Isa AS. Di samping Ruhullah wa kalimatuh, Nabi Isa AS dipanggil Al-Masih. Al-Masih maknanya yang menyapu.
Maka pada usia 33 tahun di bukit dekat dengan Bukit Zaitun, Nabi Allah Ta'ala telah angkat Nabi Isa AS naik berada di langit yang kedua di saat ini. Dan umur Nabi Isa AS ditahan oleh Allah 33 tahun sampai datangnya Dajjal La'natullah alaih. Umur ni tak mudah. Kalau kira umur sebenar ni mungkin dah ribuan tahun dah. Tapi umur dia tetap 33 tahun disimpan oleh Allah untuk turun membunuh Dajjal. Masya Allah, dan untuk menyempurnakan syariat, kerana dia diangkat ke langit tak sempat kahwin. Syariat Nabi Muhammad kena kahwin. Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman untuk bunuh Dajjal. Kerana tak ada siapa mampu bunuh Dajjal La'natullah alaih selain daripada Isa AS. Dan tuan-tuan dan patut Allah, Nabi Isa AS akan datang meluruskan ajaran Nasrani. Beritahu pada orang Kristian seluruh dunia, aku bukan Tuhan. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita satu. Untuk meluruskan akidah orang Nasrani, dan dikatakan di akhir zaman hampir semua orang Kristian akan kembali memeluk agama Islam, bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan didatang untuk membunuh khinzir, membunuh babi, dan akhirnya menegakkan perintah Allah dan menjadi khalifah Allah, memerintah di atas muka bumi ini selama 40 tahun selepas wafatnya Imam Mahdi AS. Begitulah kehebatan Nabi Isa AS. Tuan-tuan yang mulia, selepas wafatnya Nabi kita, selepas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, kita mengatakan bahawasanya orang pertama yang menunggu Rasulullah ni adalah orang Yahudi. Yahudi Nasrani ni menunggu kelahiran Nabi, sebab dia merasakan Nabi Muhammad lah menjadi penyelamat mereka, pelindung mereka, pembantu mereka. Mereka sangat bangga dan gembira dengan perkembangan Nabi SAW. Tetapi bila dapat tahu Nabi akhir zaman dilahirkan bukan di kalangan bangsa Yahudi, tetapi di kalangan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, orang Yahudi jadi kecewa, berubah menjadi musuh Nabi kita Muhammad SAW. Semenjak daripada hari itu, orang Yahudi menanam satu hari nanti selepas Nabi wafat, kami semua orang Yahudi juga menanti Al-Masih. Bagaimana orang Islam menanti Al-Masih Isa alaihissalam, Masih Isa. Tetapi orang-orang Yahudi dalam akidah mereka percaya Dajjal sebagai penyelamat mereka. Maka pada zaman Nabi SAW, hari ini banyak akwal ulama tentang siapa Dajjal itu, tuan-tuan. Malam ni nak cerita tentang Dajjal, fitnah Dajjal. Sebab kita berada di ambang kemunculan Dajjal La'natullah alaih. Dekat sangat dah ni. Keadaan dunia semakin huru-hara. Persiapan demi persiapan telah pun dibuat. Segala benda yang dikhabarkan oleh Nabi berlaku sebagaimana yang Nabi khabarkan. Tuan-tuan yang tak mati oleh Allah, tetapi kita kena yakin bahawa Dajjal ini bukan syaitan, bukan jin, bukan makhluk asing. Banyak akwal ulama. Bahkan Dajjal ini disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam syabun, seorang anak muda, rajulun syabun, seorang lelaki manusia, anak muda, Masya Allah, putih wajahnya, Ariyatul Jabha, dia punya dahi di luas, Masya Allah. Sifat-sifat diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau dia manusia, siapa dia? Sebahagian ulama di zaman mutaakhirin ini mengatakan boleh jadi Dajjal ini adalah merupakan Musa Samiri yang dihalau oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Musa Samiri ini, Masya Allah, dia membesar di bawah tarbiyah Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ajar dia macam-macam ilmu, dan salah satu daripadanya, dia tahu jejak Malaikat Jibril ini merupakan kehidupan. Dia tengok tanah yang dipidak oleh Jibril jadi hidup. Dia buat satu hari. Kerana sesatnya dia, tuan-tuan, ulama kata walaupun yang mendidik seorang manusia itu adalah Malaikat Jibril sekalipun, kalau Allah Ta'ala beritahu dia sesat, dia akan tetap sesat. Maka akhirnya Samiri telah sesatkan puluhan ribu umat Nabi Isa, Nabi Musa AS, sepemergian Nabi Musa AS menghadap Allah Ta'ala di Gunung Tursina. Maka lepas balik, tuan-tuan, Nabi Musa AS, ulama kata kalau Nabi Harun AS ditarik janggutnya oleh Nabi Musa AS dengan penuh kemurkaan, sampai Masya Allah ditarik kepala dia. Maka akhirnya kata Nabi Harun pada Musa AS, ya ibn ammi, ya ibn ummi, wahai anak kepada ibuku, la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Jangan tarik rambut dan juga saya punya janggut ini sakit.
Tapi ulama kata pelik pula dengan Samiri. Nabi Musa AS tak pukul dia, tak belasah dia. Bahkan Nabi Musa AS kata pergi, fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Seumur hidup kamu akan sebut la misas, maknanya tak boleh disentuh. Akhirnya hilang. Samiri itu hilang, tak tahu pergi ke mana. Sampai sekarang dia tak tahu. Wallahu a'lam. Ini satu pendapat yang diberikan oleh ulama. Ada juga ditemukan argumentasi dari dia, tapi tak boleh juga dijadikan kepada hukum. Zaman Nabi SAW pernah berlaku, Nabi dengar dalam satu kabilah timbulan bin timbulan lahirnya satu orang budak kecil namanya Ibnu Sayyad. Masa dia pun memang ada gila sikit, dan dia pun bercakap pada pelik-pelik. Benda ajaib pun ada pada diri dia. Ada masa dia cakap benda yang tak betul-betul. Masya Allah, tak jelas bahasa dia. Nabi pergi satu hari ke perkampungan tadi, tengok dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tengok budak ni memang pelik juga. Nabi beritahu atas syahadu anni Rasulullah, engkau bersaksi aku Rasulullah. Maka dia beritahu, aku bersaksi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Dia tak sebut Nabi Muhammad dia Rasul Allah Ta'ala. Aku beriman kepada Allah dan Rasul. Dia tak beritahu aku beriman kepada Nabi Muhammad, tak mengaku. Maka akhirnya Nabi tanya dia, aku ada rahsia tentang kamu, yang Masya Allah aku tak beritahu pada siapa-siapa. Kata budak tadi, memang aku tahu rahsia itu. Dia kata duhan. Masya Allah, rahsia aku ni asap, dia kata. Maka akhirnya Nabi pelik, budak ni tahu juga benda lain. Dia boleh cerita tentang istana singgah sana syaitan dekat mana. Disebut beberapa perkataan, fakta-fakta yang sahih menyebabkan Nabi mengesyaki budak ni adalah Dajjal la'natullah alaih. Sayyidina Umar kata, biarkan aku pancung dia wahai Rasulullah. Nabi kata, wahai Umar, andai kata dia benar-benar Dajjal, tidak ada manfaat kamu bunuh dia. Kerana kalau dia betul Dajjal, kamu pancung dia pun kamu tak akan mampu nak bunuh dia. Sebab dia adalah merupakan ujian daripada Allah kepada manusia sepanjang zaman. Yang kedua tuan-tuan, ulama kata kalau yang dibunuh itu bukan Dajjal, jadi pembunuhan kepada itu adalah sia-sia dan berdosa pula. Bunuh orang tanpa sebab. Nabi SAW mengintai pula budak dia cakap apa. Dengar Ibnu Sayyad dia berkata tentang apa. Sebab kalau ada seorang-seorang mungkin dia cakap benda pelik-pelik. Maka akhirnya tuan-tuan, Nabi dengar budak dia cakap, baru dia nak keluar perkataan, mak dia nampak mengintai budak dia. Akhirnya Masya Allah, dia beritahu ini Nabi Muhammad sedang mengintai kamu. Masya Allah, akhirnya budak tadi berhenti cakap. Sayyidina Umar dengan Rasulullah pun balik. Tiba-tiba sewaktu Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dengar berita satu orang laki-laki bernama Tamim Ad-Dari. Dia dulu menganut ajaran Nasrani. Dia kata, kami belayar dengan beberapa puluh orang, kelasi-kelasi orang Arab. Kami belayar di satu perjalanan dalam laut. Tiba-tiba kapal kami dihempas oleh dibantai oleh ombak, sehingga kami semua telah karam dan kami terdampar di tepi sebuah pantai. Bangun-bangun daripada pensan, kami terjumpa tengok satu orang makhluk yang sangat pelik. Makhluk yang melata, punya banyak bulu di badan dia sampai kami tak tahu mana kepala mana ekor. Namanya Al-Jassas. Dia memperkenalkan diri, nama aku Jassas. Kamu daripada mana? Dia kata, kami daripada negara Arab. Maka aku nak bawa kamu berjumpa dengan satu orang laki-laki yang mana dia ingin bertemu dengan kamu. Maka dibawalah Tamim Ad-Dari berjumpa dengan laki-laki tersebut. Rupanya dia merupakan seorang anak muda yang sedang dirantai, badannya sangat-sangat besar. Rupanya itulah Dajjal la'natullah alaih. Maka Dajjal bertanya kepada mereka ini beberapa soalan. Salah satu daripada soalan, kalian datang daripada bumi Arab, apakah satu orang laki-laki telah muncul di kota Mekah mendakwa dia adalah Rasul Allah Ta'ala? Kata dia betul. Maka dia beritahu apakah wadi sekian, wadi Tabariyah dan wadi Tasik Tiberia yang di Palestin. Waktu kami pergi ke Palestin, kami pergi tengok Tasik itu. Kami sembahyang zuhur dekat situ. Dia kata, apakah wadi itu telah kering? Maka dia beritahu airnya masih banyak. Dia beritahu kalau masih banyak, belum tiba waktunya aku nak keluar. Tapi akhirnya bila ditanya beberapa soalan, maka akhirnya dijawab oleh bangsa Arab tadi. Dia beritahu, sesungguhnya aku beri peringatan kepada aku saat keluarnya aku daripada tempat ini telah pun hampir tiba. Dan Allah telah pun sebut dalam Quran tentang tanda-tanda kiamat. Dan Allah telah beri peringatan kepada kita,
shakhsatul absarul ladina kafaru. Bila munculnya tanda-tanda kebesaran Allah ini, mata orang kafir terbeliak tengok begitu dahsyatnya tanda-tanda kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai-bagai hadis memberi peringatan, memberi ancaman, amaran kepada kita tentang fitnah dajjal laknatullah. Nabi ini ajar kita macam-macam benda baik pun Nabi ajar. Benda yang memudaratkan kita pun Nabi ajar supaya kita ni memberi berwaspada. Bahkan kita hari ini nak buat persiapan menghadapi dajjal, bukan time dajjal dah keluar baru nak buat. Daripada sekarang dah bermula segala persiapan yang kita nak buat. Dan tentu persiapan yang pertama sekali tuan-tuan, persiapan iman. Sebab Allah sebut dalam Quran, yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Saat munculnya tanda-tanda, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, sebahagian daripada tanda kiamat yang 10 itu, Nabi kata tak akan berlaku kiamat selagi tidak muncul 10 tanda kiamat yang besar. Maka bila muncul sebahagian tanda itu, iman kamu waktu itu sudah tidak berguna lagi. Nak buat usaha atas iman tak guna lagi dah. Kerana waktu itu bukan waktu belajar iman, bukan waktu usaha iman, tapi waktu itu ujian keimanan telah pun bermula. Sahabat Nabi belajar iman 13 tahun di Kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Habis 13 tahun Allah bagi ujian iman kepada para sahabat, lulus iman mereka. Kita hari ini Allah bagi peluang 100 tahun. Selepas jatuhnya kerajaan Turki Osmania, Allah bagi umat Islam buat persiapan iman 100 tahun, tuan-tuan. Maka sekarang tak lama lagi. Kebanyakan ulama-ulama merasa risau, berdebar di saat berlakunya COVID ini, tuan-tuan. Merasakan tak lama dah, tuan-tuan, berlakunya. Bila kita tengok perosakan demi perosakan berlaku, ujian demi ujian, kita umat Islam tak pernah menghadapi ujian macam ni. Masjidil Haram ditutup, Masjidil Nabawi ditutup, Haji ditutup, Umrah ditutup. Masjid kita pun ada masa buka, ada masa tutup. Siapa boleh tutup buka masjid di tuan-tuan kalau tak ada kuasa yang hebat di sebaliknya? Walaupun kita ada berbagai-bagai pendapat, tetapi seumur hidup kita tak pernah berlaku kejadian macam ini. Ini petanda peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masanya telah hampir tiba, badiru bil a'mal. Selepas daripada kita buat persiapan iman, kena segera buat persiapan amal. Sebelum datangnya 7 perkara, maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian menangguh buat ibadat sehingga datangnya dajjal? Kata Nabi, fasyarru ghaibun yuntazar, seburuk-buruk benda yang kamu tunggu dalam hidup kamu adalah kemunculan dajjal laknatullah alaih. Bila dajjal datang, masa tu nak beramal dah tak boleh lagi, tuan-tuan, berat. Sekarang pun terasa dah berat nak beramal ni. Sekarang orang yang jahat ni bukan penjenayah, bukan pembunuh, pencuri, penyamun. Sekarang kita terasa yang jahat ni orang agama, tuan-tuan. Sekarang kita terasa berat sungguh bila amalkan agama ni. Kalau tak amal agama, ringan je, senang je. Jadi dajjal ini pun dia akan menekan manusia yang beragama. Orang tak beragama hidup dengan senang lena. Ini kita dah terasa sedikit demi sedikit dia punya aura dia, tuan-tuan, sebelum muncul dajjal yang sebenar. Supaya kita hari ini, Masya Allah, orang Islam terutamanya dalam mood bersiap sedia. Anytime Nabi SAW begitu risau. Nabi kata tidak ada seorang Nabi pun yang datang ke dunia, melainkan semuanya daripada Nabi Nuh AS sampai Nabi Isa AS sebelum aku, semuanya memberi peringatan tentang bahayanya fitnah dajjal. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam diberitahu daripada diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada satu makhluk yang lebih besar daripada dajjal yang pernah Allah ciptakan. Dan tidak ada satu urusan yang lebih bahaya, yang lebih besar daripada munculnya dajjal laknatullah alaih. Semua nabi-nabi beri peringatan pada umat mereka. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku nak beritahu kepada kamu beberapa perkara. Beberapa perkara yang nabi-nabi lain tak beritahu. Jadi sebab itu, tuan-tuan, Masya Allah, Nabi SAW beritahu kepada kita tentang bagaimana ciri-ciri sifat dajjal laknatullah alaih. Dia beritahu tentang sifat dajjal ini, saya catat banyak dalam berbagai-bagai hadis. Nak kumpul cerita itu bercerai-berai, kena kumpul dalam satu penulisan, baru dapat kita beri penerangan, tuan-tuan. Masya Allah, diberitahu kepada kita. Aku nak beritahu
salah satu benda yang nabi-nabi lain tak pernah beritahu kepada umat mereka. Yang pertama dia kata, Dajjal tak mungkin jadi Tuhan sebab yang pertama dia cacat mata dia. Masya Allah, dia kata mata belah kanan dia awar, juling atau cacat, buta sebelah. Dia tak boleh melihat dengan mata belah kanan, dia tengok dengan mata belah kiri. Mata belah kiri pun ka'annaha ainabun tafiyah, sebagaimana dia kata dia ni macam buah inab, buah anggur yang zahir, yang nampak bonjol dia, tuan-tuan. Tapi mata dia ni agak kehijauan seperti mata yang berkaca-kaca yang berwarna hijau. Mata belah kiri, tuan-tuan. Dia boleh melihat. Walaupun Allah telah pinjamkan dia kudrat Allah, hebatnya Dajjal ni, bila diperintahkan langit turun hujan, langit akan turun hujan. Perintahkan bumi untuk tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan akan hidup dengan arahan dia. Dia perintahkan orang mati untuk hidup kembali, dia boleh hidupkan. Bahkan dia mampu hidupkan. Kalau dia nak dakwah orang beriman kepada dia, percayakah kamu aku adalah Tuhan, aku adalah Allah? Maka dia kata aku tak percaya, melainkan engkau menghidupkan orang mati. Dajjal hidupkan ibu bapa orang tu sendiri. Dan ibu bapa dia beritahu, wahai anakku, ikutlah, inilah Tuhan kita, inilah Allah, inilah Tuhan kita. Mak dah mati, abah dah mati, abah dah tengok azab kubur, dah tengok Tuhan, dah tahu hakikat. Ini betul-betul Dajjal mampu bekerjasama dengan iblis untuk keluar dalam rupa ibu bapa manusia dan mendakwah anak-anak cucu mereka supaya beriman kepada Dajjal laknatullah alaih. Ujian yang sangat berat. Hanya orang yang tertentu saja mampu terselamat daripada fitnah Dajjal, sebab nanti yang akan menilai adakah Dajjal itu betul-betul Tuhan ataupun perfitnah, penipu. Dajjal ini pembohong. Makna Dajjal itu pembohong, tuan-tuan. Masih Dajjal. Kenapa dinamakan Dajjal? Dia kata Dajjal ini dua makna. Yang pertama, yughatil arda bil fasad bil kufri. Dia boleh menutup dunia ni dengan kekufuran dan kerosakan. Satu dunia dia boleh cover. Masya Allah. Yang kedua, Masya Allah, makna Dajjal, iaitu dia ni boleh bergerak ke satu tempat kepada satu tempat yang lain, perjalanan yang jauh dalam masa yang singkat, tuan-tuan. Dia akan datang dengan berbagai-bagai kudrat. Dia datang bawa kunuzil amwal, bawa khazanah harta. Awak nak beriman dengan saya, boleh. Kalau kamu beriman dengan saya, kami bagi segala khazanah yang ada di bumi. Dajjal perintahkan emas keluar daripada tanah. Emas keluar macam mana lebah yang berterbangan. Depan orang ni, logokkan emas depan mata dia. Masya Allah, Dajjal ini keluar membawa syurga dan neraka di kiri dan kanan dia, Masya Allah. Membawa pula, Masya Allah, di kiri kanan dia dua sungai. Sungai yang ada air yang berwarna putih. Ada sungai yang diperbuat daripada api. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau Dajjal perintah kamu minum air daripada sungai berapi, tundukkan kepala kamu, minum air itu, kerana air itu sangat-sangat sejuk. Kerana Dajjal akan muncul selepas 3 tahun dunia ni tak turun hujan. Waktu itu, tuan-tuan, manusia nak hidup. Orang nak hidup disanggup buat apa saja. Kalau sekarang ni untuk teruskan kehidupan, buat benda haram pun manusia sanggup. Di zaman itu manusia akan diuji oleh Allah. Siapa tak nak ikut Dajjal, miskin, apa-apa, tak ada sesuap nasi untuk dimakan, di rumah mereka tak ada air untuk mereka minum. Dajjal boleh ubah nasib orang dalam satu hari jadi miskin, apa-apa, kerana tak ada apa-apa. Dia boleh ubah orang yang beriman pada dia, yang percaya kepada dia, boleh jadi kaya sekaya-kaya manusia. Sebab itu, tuan-tuan, fitnah ini, kalau hari ini kita tengok, umumnya masyarakat kita hari ini mementingkan duit semata-mata, sebab duit boleh dapat kesenangan. Hari itu, tuan-tuan, ujian paling besar. Siapa yang kejar dunia, dia fikir biar kita seronok. Sedangkan Dajjal datang cuma untuk tempoh 40 hari saja. 40 hari saja untuk uji manusia. Sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW menceritakan tentang bahayanya fitnah Dajjal ini supaya kita semua bersiap sedia. Persiapan iman, persiapan amal, persiapan doa kita kena buat. Tiap-tiap kali nak habis semayang, dekat-dekat nak bagi salam, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Doa ini wajib kita kena buat tiap-tiap kali sembahyang tuan-tuan sebelum bagi salam. Tolong hafal doa ini, ajar pada anak cucu kita, sebab kata baginda SAW, kalau aku hidup pada zaman itu, fa'ana hazizu, aku akan berdebat dengan Dajjal, nak kalahkan dia, nak isbatkan bahawa engkau bukan Tuhan, engkau adalah penipu paling besar sekali. Tapi ketika mana aku telah wafat, kata Nabi, aku wakilkan setiap orang jaga diri masing-masing, jaga keluarga masing-masing, ikat isteri kamu di tiang-tiang, kerana orang yang paling mudah terkesan dengan fitnah Dajjal adalah salah satu daripada kaum wanita. Mudah terpedaya, tuan-tuan. Sebab itu hari ini salah satu daripada untuk mengelakkan kita terpedaya, kurangkan tengok media, tuan-tuan. Kurang bermain dengan teknologi. Tipu daya ini disebarkan melalui teknologi. Hari ini kita Masya Allah terpengaruh dengan teknologi. Benda tak nampak, dengan benda isu yang dikeluarkan dalam sosial media, tak betul pun orang percaya. Benda bohong pun orang percaya. Dajjal datang dalam rupa yang jelas, tipu kita, buat silap mata kita. Kalau kita tak buat persediaan sungguh-sungguh, tuan-tuan, dengan doa, tak hafal doa ini, tak amalkan, tuan-tuan, mustahil kita dapat menyelamatkan diri kita. Nabi SAW beritahu, ketika mana aku dah tak ada dekat dunia, Fallahu khalifatukum, Allah yang akan jaga kamu, menggantikan aku. Hanya Allah je boleh selamatkan kita. Sebab itu tuan-tuan, sekarang kita kena belajar yakin bahawasanya Dajjal tak boleh bagi manfaat dan mudarat kepada kita. Dajjal bukan Tuhan. Kena beritahu anak cucu kita bahawasanya akan datang satu fitnah. Kita duk sebut, mungkin kita jumpa dengan Dajjal, tapi mungkin anak cucu kita akan jumpa. Kalau kita bimbang tentang nasib anak cucu kita, wajib kena kita kepada mereka tentang fitnah Dajjal. Macam mana Dajjal, macam mana fitnah dia, macam mana dia datang, macam mana dia tipu daya manusia. Kena kita, tuan-tuan, sebab ini mudarat yang besar. Macam mana kita takut dengan banjir, kita cerita awal-awal supaya tak berlaku banjir, supaya tak tenggelam kenderaan kita, rumah kita. Buat persiapan awal. Begitulah juga, tuan-tuan, sebelum muncul fitnah yang besar ini, fitnah yang akan menyebabkan iman manusia tercabut daripada hati mereka, orang yang tak buat usaha dan iman sungguh-sungguh, keyakinan tidak pada Allah Ta'ala, yang bagi manfaat mudarat Allah, yang menghidup mematikan Allah. Tak ada Allah dalam rumah tangga kita, yang bagi kenyang bukan makan. Sebab di akhir zaman nanti kita akan makan zikrullah, dengan menyebut nama Allah, perut kita yang lapar akan kenyang. Kalau tak latih sekarang berzikir pada Allah, mustahil pada saat itu kita akan kenyang berzikir pada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena latih. Tuan guru saya berpesan, wahai Hilmi, latih diri kamu hidup dalam keadaan sederhana. Biar hidup jangan mewah sangat. Sebab kenapa nanti bila datang ujian, orang yang biasa hidup mewah, dia tak mampu bertahan. Kita kena latih hidup sederhana, mampu makan 10 lauk di rumah kita. Untuk persiapan akhir zaman, kita orang Islam kurangkan makan, kurangkan kemewahan, kurangkan hiburan. Banyak sangat tengok TV bahaya, banyak sangat tengok internet bahaya. Orang yang mudah terpedaya dengan berita palsu dalam sosial media, dia sama juga mudah ditipu oleh Dajjal la'natullah alaih. Sekarang masanya banyak baca Quran, dengar berita dalam Quran, dengar berita dalam hadis, baca hadis dalam rumah kita, ceritakan kepada anak cucu kita tentang bahaya benda ni, tuan-tuan. Pertahankan iman, pertahankan akidah kita. Sambil itu Nabi pesan pada kita, jangan lupa baca surah Kahfi setiap malam, 10 ayat pertama ataupun 10 ayat akhir. Amalkan tiap-tiap malam dengan istiqamah. Hantamkan surah Kahfi setiap hari Jumaat, persiapan menghadapi fitnah Dajjal la'natullah alaih. Bila Dajjal muncul di kampung kamu, kamu dengar Nabi pesan, lari daripada dia. Jangan jumpa dengan dia. Jangan nak tes iman. Saya ni buat usaha saya iman dah banyak tahun, tapi saya nak test saya guna kuat ke tak kuat. Pergi jumpa Dajjal, tuan-tuan, tengok dia pun habis dah iman kita. Tengok pandang wajah dia. Sebab itu ulama kata, tengok Dajjal jangan tengok muka dia, pandang ke tanah. Sambil-sambil itu terus baca surah 10 ayat daripada surah Kahfi. Dah hafal ke belum? Itu masalah dia. Kalau ayat kursi, insya-Allah untuk ahli jin, syaitan, ayat kursi, orang kata melambunglah dia.
Tapi dia baca ayat kursi, tak berlambung. Dia kena surah Kahfi baru dia berlambung, tuan-tuan. Bukan berlambung tercampak tak, tapi maknanya fitnah dia tu dapat dihindarkan. Sekarang masalahnya hafal ke tak? Kalau tidak hafal, kita kena latih tiap-tiap malam bila selalu buat. Saya bila buat surah Kahfi di dalam rumah, tuan-tuan, anak perempuan saya umur 7 tahun, 8 tahun, hafal dah 10 ayat surah Kahfi. 10 ayat akhir surah Kahfi pun baca juga. Tuan-tuan boleh, ini benteng-benteng pertahanan kita yang kita nak buat sebelum munculnya fitnah ini, tuan-tuan. Persediaan yang rapi kena buat sungguh-sungguh. Kalau tak ada air nak buat apa, tak ada makanan nak buat apa. Fikir kita nanti kalau kita keluar, kerana pada saat Dajjal muncul, orang laki-laki tak ada di rumah, tuan-tuan. Sebab sebelum muncul Dajjal, berlakunya fitnah malhamah kubra. Orang laki-laki Islam semuanya keluar daripada rumah mereka berjihad bersama dengan tentera Imam Mahdi AS melawan musuh-musuh Islam. Kita tak ada di rumah. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, bila mana berlakunya peperangan malhamah kubra dan berakhir dengan kemenangan orang Islam tengah kutip harta ghanimah, tiba-tiba datang satu suara mengatakan, wahai laki-laki, wahai orang Islam semua, sesungguhnya Dajjal telah sampai di kampung-kampung kamu. Kita orang Malaysia dengar Dajjal sampai ke Malaysia, tuan-tuan. Orang Pahang dengar berita Dajjal dah sampai ke Pahang. Tuan-tuan, waktu itu manusia tinggalkan semua harta ghanimah ini, tuan-tuan, untuk membuat persediaan lari ke tempat perlindungan masing-masing. Masya Allah, untuk berlindung daripada fitnah Dajjal laknatullah alaih. Waktu itu mungkin isteri kita di Malaysia, kita mungkin di mana-mana tempat. Kalau kita tak bekalkan mereka dengan akidah yang sahih, iman yang kuat, keyakinan, tarbiyah yang sempurna, kita khawatir kita tak ada di rumah, isteri kita tinggalkan Islam, anak kita tinggalkan iman, mati dalam kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan benda main-main. Nabi beritahu yang mudah tersesat orang perempuan, orang kampung di pedalaman, orang asli, tuan-tuan, diminta buat apa saja. Orang yang beriman kepada Dajjal, dia boleh buat binatang-binatang semua jadi subur. Tanah yang gersang boleh bertumbuh, tumbuh-tumbuhan jadi elok, buah jadi besar. Tuan-tuan boleh, ini ujian yang sangat besar pada orang beriman. Waktu itu kita tak ada makanan di rumah kita. Makan zikrullah, hari-hari berzikir pada Allah, berkat zikir kenyang. Tapi kalau tak zikir malam ni lapar, teruskan zikrullah. Macam-macam persediaan kena buat. Sebab itulah tuan-tuan, di antara persediaan juga kena dengar cerita tentang Dajjal, supaya nanti kenal dia punya sifat-sifat Dajjal. Selalu kita nak baca Syama'il Muhammadiyah, sifat Nabi, mata Nabi, telinga Nabi, pipi Nabi, itu pun kita tahu juga. Dan hari ini kita nak belajar tentang sifat-sifat Dajjal. Nabi beritahu dia rajulun syabun, yang pertama sekali, seorang laki-laki yang muda, abyadun bi humratun, mukanya putih kemerah-merahan. Macam Rasulullah itu, Ustaz. Lawa lah Dajjal rupanya, kan? Qasirun, tapi dia rendah, tuan-tuan, tak tinggi sangat. Bukan tinggi sangat macam gergaji, tidak. Mutaba'idun baina saqai, di antara dua sak, dua betis ini jauh sikit, kangkang ini besar sikit. Masya Allah. Tadi dah tunjuk dah ista'ari ma'akasafati, rambut dia sangat keriting dan tebal. Takkanlah tuan rambut keriting ni lah. Itu takkanlah tuan kita ni. Tapi tuan-tuan, sebab itu di antara usaha paling besar sekali ni, kita kena hidupkan cahaya basirah di hati kita. Hanya orang yang betul-betul ada nur ma'rifah di hati kita, ada ma'rifatullah, kenal Allah, dia tengok Dajjal, dia nampak tulisan kafara di dahi dia, kafir. Orang beriman saja nampak, kata Nabi, walaupun dia reti baca ke tak reti baca, tetap dia boleh baca pada hari itu. Nampak tulisan kafir, takkanlah Tuhan kita kufur, takkan Tuhan kita kafir, takkan Tuhan kita ingkar. Tapi walaupun tahu, bila dinamakan fitnah ni, tuan-tuan, dia macam pukau. Fitnah ni yang dinamakan fitnah Dajjal ni, kalau kita nampak dia ni memang betul-betul nak bunuh kita, nak sakitkan kita, senang. Tapi bila dipukau, orang yang tahu tentang Dajjal pun boleh hafal tentang Dajjal, tapi saat Dajjal datang, dia tak boleh nak selamatkan iman dia. Sebab benda ni bukan persoalan tahu, bukan persoalan kenal, right? Macam mana Dajjal, tahu macam mana Dajjal, tapi bila datang, macam mana orang tahu siapa Rasulullah,
Kalau tak sedia hati beriman pada Rasulullah, Nabi datang pun tak boleh beriman pada Nabi. Jadi tuan-tuan diberitahu lagi, Ajlan Jabha. Dari diri pun besar, Aridun Nahari, pun besar juga, kembang sikit, Zahmul Justa. Dan dia punya badan ini pun sedikit besar, tuan-tuan. Masya Allah. A'warul Ain Yumna. Mata belah kanan ini a'war, julis ataupun cacat. Masya Allah. La maw'afiyah, tak ada cahaya pada mata belah kanan dia. Dan dia beritahu fala yara biha, dia tidak melihat dengan mata kanan. Namun amal ainul yusra, fahiya ma'ibatul lidhuriya. Adapun mata belah kiri dia ada kecacatan. Pada mata belah kiri dia nampak cacat. Jadi mata dia pun tak sempurna. Macam mana boleh jadi Tuhan? Maka dia beritahu dia melihat dengan matanya belah kiri wahya khadra, sedangkan mata itu berwarna hijau sebagaimana kaca, tuan-tuan, seperti kaca yang berwarna hijau, mata Dajjal ini. Maka dia beritahu di atas sifat dia aqimun la yulad. Dajjal ini mandul, tidak beranak. Masya Allah. Maktubun baina ainihi kafara, tertulis di dahinya perkataan 3 huruf kafara, kafir. Masya Allah. Yaqra'uhu kullu mu'minin qarin aw laysa biqarin. Semua orang beriman yang reti membaca, tak reti membaca, semuanya nampak tulisan itu dan tahu sesungguhnya Dajjal itu pembohong, bukanlah sebagai Tuhan. Yanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuhu. Jadi orang jadi terkeliru dengan Dajjal ni sebab kadang-kadang ada juga sifat-sifat Nabi pada dia, ada sifat Tuhan pada dia. Pembohong pun ya juga, tapi nampak sifat Tuhan pun ada. Antara sifat Nabi iaitu matanya tertidur tetapi terjaga, hatinya terjaga. Dajjal ni dia tak tidur 40 hari. 40 hari dia datang ke dunia itu, Masya Allah. Maka dia akan sentiasa terjaga. Dia kerja dia nak menyesatkan manusia. Maka dia beritahu lagi, yang seterusnya, sifat Dajjal yushbihu wajha Abdul Uzza Ibnu Qatan. Wajah dia sama macam Abdul Uzza Ibnu Qatan, satu orang daripada kabilah Bani Khuza'ah. Zaman Nabi dulu ada satu orang, Nabi kata muka Dajjal muka macam ni lah. Berat tu tuan. Tapi orang kafir lah. Masya Allah. Yang seterusnya Nabi SAW beritahu ma'ahu jannatun wa narun. Pada dia ni ada syurga. Masya Allah. Nabi kata kalau Dajjal tawarkan syurga kepada kamu, jangan masuk. Kerana syurga di tangan Dajjal itulah neraka. Kalau di offer neraka, tak tipu. Masya Allah. Kalau di offer neraka, masuklah dan minumlah, jemuk kepala kamu dalam lautan neraka tadi. Fa inna fiha ma'un baridun. Dalam neraka itu ada air yang sejuk untuk kamu minum. Kita nak minum air, tak ada. Dajjal yang kontrol air. Jadi orang beriman, dia masuk. Orang nampak, tengok. Orang tak beriman pada Dajjal masuk neraka. Kalau dia ni bukan Tuhan, macam mana syurga neraka ada pada tangan dia? Masya Allah. Itu budak terpedaya. Maka diberitahu lagi, keluarnya Dajjal la'natullah alaih daripada sebuah laluan yang terletak di antara Syam dengan Iraq. Di antara negeri Syam, Syria dengan Iraq, celah-celah itulah laluan Dajjal la'natullah alaih. Dajjal keluar daripada sebuah perkampungan di Iran, perkampungan di Asfahan, qaryah Yahudiyah, perkampungan orang Yahudi. Keluar bersama Dajjal 70,000 Yahudi daripada Asfahan. Keluar melalui jalan ini, tuan-tuan. Fihimut tayalisah, pakaian mereka ada satu bentuk kostum yang khas, menunjukkan mereka ini adalah pengikut Dajjal la'natullah alaih. Sementara Imam Mahdi alaihissalam keluar daripada Khurasan. Nabi beritahu, bila kamu tengok tentera yang membawa panji-panji hitam daripada Khurasan telah muncul, maka kamu bergabunglah dengan mereka. Fa inna fihim al-Mahdi alaihissalam. Kerana sesungguhnya bersama dengan rombongan itu ada Imam Mahdi alaihissalam. Tuan-tuan, Imam Mahdi daripada Khurasan akan terus pergi Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah, dia pun tak tahu dia ni Imam Mahdi. Tapi bila orang duk cari dia lari pergi ke Mekah. Imam Mahdi ni dia bukan jenis orang mengaku diri dia Imam Mahdi. Dalam mengaku itu bukan. Sebab Imam Mahdi ni lari daripada kepimpinan. Jika akhirnya tuan-tuan, pada zaman Imam Mahdi alaihissalam muncul, waktu itu dunia ni tidak ada kepimpinan. Negara Arab sudah tidak ada pemimpin.
Waktu itu orang manusia mencari siapa imam nak bai'ah untuk imamkan kita sembahyang. Maka tiba-tiba mereka tangkap Imam Mahdi alaihi salam. Ada ulama kata wali-wali abdal daripada negeri Syam datang pegang tangan Imam Mahdi alaihi salam bai'ah maqam Ibrahim dengan rukun dengan rukun Iraqi ataupun rukun Isyami. Saya rukun yang pertama tuan-tuan. Maka di antara rukun tadilah dibai'ah ke Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi dengan Dajjal satu zaman. Imam Mahdi alaihi salam keluar dulu tuan-tuan. Yang pada kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW berceritakan bahawa daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan bahawa sebenarnya Umrah Baitul Maqdis, tanda-tanda Dajjal nak keluar, yang pertama kita akan tengok Baitul Maqdis akan makmur. Baitul Maqdis yang selama ini kita nampak orang Islam payah nak pergi, lalu ditutup, tiba-tiba nanti kita akan tengok Baitul Maqdis makmur, ramai orang memakmurkan Baitul Maqdis. Dan dia waktu itu diberitahu wa kharabu Yathrib, Umrah Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Bila Baitul Maqdis makmur, Madinah rosak. Dalam ini pun kita dah nampak kerosakan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita pergi ke Madinah sekarang, kita akan dengar benda pelik-pelik di zaman COVID ni, lagi banyak benda pelik-pelik betul. Sinema dulu tak ada paku wayang, sekarang ni keliling Masya Allah. Tak ada paku wayang. Di penuh negara Arab pelik-pelik sekarang ni pun di Madinah itu oleh tempat kaum Samud kena azab oleh Allah Ta'ala. Dia pergi buat pula tempat bangunan untuk pergi melancongkan sana tuan-tuan. Ini semakin pelik. Nabi beritahu petanda Dajjal tak keluar, Baitul Maqdis makmur, Madinah telah rosak. Salah satu daripada sekarang Madinah terkunci. Siapa-siapa tak boleh pergi Madinah. Baitul Maqdis lebih ramai orang daripada Masjid Nabawi. Itu petanda Dajjal telah pun hampir tak keluar. Yang berbisa wa kharabu Yathrib wurujud Balhamah. Dan apabila Madinah telah rosak, bererti Balhamatul Kubra telah pun hampir keluar. Peperangan terbesar umat Islam. Waktu baru ni kami pergi ke Syria, tuan-tuan, saya mau balik daripada Syria sebulan lebih. Sebulan kami duduk kat sana. Baru tak nak balik, masa kita pergi dengan begitu. Tuan-tuan boleh kita tengok di Syria ni Allah telah bagi bumi ni kepada 3 golongan. Yang pertama orang beriman, ambil satu tempat. Kami pergi ke bumi Maris dengan Danis. Tuan-tuan mulia, hukum itulah kata Nabi, penting pertahanan umat Islam di akhir zaman, penting terakhir umat Islam. Tempat berkampungnya seperti Imam Mahdi AS, kami pergi di situ tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan mereka mengandaikan nanti seperti Imam Mahdi, Allah telah pilih daripada Masya Allah, Turki, daripada Pakistan, daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Qatar, daripada negara-negara bawah dunia Rusia dulu, negara-negara orang Parsi yang dulunya bawah Uthmani, mereka akan bergabung duduk di bawah satu mahir untuk menentang musuh mereka. Sekarang Israel dengan negara Arab, dengan negara Europe telah bergabung di bawah satu panji-panji. Dulu orang Arab segan-segan nak mengaku Israel ni sebagai negara yang berdaulat, tak mengaku Jerusalem sebagai ibu kota orang-orang Yahudi, takut nak mengaku tuan-tuan. Sekarang tak segan-segan lagi dah, secara terang-terangan mengaku, mengisytiharkan, menyokong Israel kalau berlaku apa-apa. Masya Allah tuan-tuan, ini dah jelas sangat. Ini dah merupakan langkah terakhir sebelum Dajjal nak keluar tuan-tuan. Sementara musuh belah komunis, Rusia, negara Iran, negara Syria bergabung di bawah satu panji-panji. Nanti wallahu alam kita bergabung dengan Israel memerangi China dan Rusia, ataupun kita bergabung dengan China dan juga Rusia untuk memerangi tentera Israel. Wallahu alam. Tapi besar kemungkinan orang Islam akan bergabung dengan tentera Israel melawan kuasa komunis di dunia. Kalah musuh itu pula melawan pula orang Islam dengan tentera Kristian. Jadi kita semua tahu Nabi SAW beritahu di bawah setiap bendera ada 12,000 tentera, 80 panji-panji menentang orang Islam. 4 kali pertempuran berlaku antara Islam dan orang Kristian, berakhir dengan kemenangan orang Islam. Tapi orang Islam menang, Dajjal telah keluar. Maka yang dapat oleh Allah, waktu itu Imam Mahdi AS saat bersama dengan orang Islam keluar berjihad. Waktu itu Imam Mahdi AS pimpin tentera Islam.
buka Masya Allah negeri Konstantinopel, buka sekali lagi Turki, buka sekali lagi negara-negara Syria, tawan lagi tuan-tuan tempat-tempat yang strategik dalam dunia. Bahkan satu hari nanti Imam Mahdi alaihissalam akan pergi ke Baitul Maqdis untuk menawan di sana, menyebarkan Islam sama macam dakwah Nabi Muhammad SAW. Aslim taslam, masuk Islam, kamu selamat. Kalau kamu enggan, fa'atul jizyah ta'ajarin wahum sahirun, bayar jizyah sedangkan kamu hina ataupun kamu kufrah dengan tentera umat Islam. Tuan-tuan tak baca Allah, sampai Imam Mahdi alaihissalam ke satu tempat, tiba-tiba Masya Allah kedengaran berita Dajjal telah bermuncul di tengah-tengah umat Islam. Imam Mahdi alaihissalam perintahkan 10 orang tentera dia yang terbaik, pemacu kuda yang terbaik, yang mana kata Nabi di akhir zaman nanti akan muncul 10 orang pemuda pemacu kuda terbaik di kalangan umat aku, yang mana kata Nabi aku kenal namanya, nama bapa orang itu, nama kabilah dia, dan warna kuda dia pun Nabi sebut, Nabi kenal. Mereka adalah pemacu kuda, 10 orang pemacu kuda yang terbaik di kalangan umat akhir zaman. Nabi SAW arahkan mereka ni, Imam Mahdi SAW arahkan 10 orang yang pergi hijau keadaan di seluruh dunia. Rupanya mereka dapati benar Imam Mahdi Dajjal la'natullah alaih telah pun muncul di atas muka bumi ini. Maka tuan-tuan rahmat Allah, diberitahu lagi wa khurujul malhamah fathu Konstantiniyah. Bila berlakunya malhamah kubra, berarti sampailah masanya kota Konstantinopel Turki akan dibuka sekali lagi. Baru ni kami dah pergi sembahyang di Masjid Hagia Sophia, tuan-tuan, di tempat sampai hari tamu sembahyang duha dekat masjid tu. Dah lama masjid tu dikunci, tuan-tuan. Fathul Konstantiniyah dah hampir tiba. Walaupun kan Turki telah Islam, tapi belum Islam sepenuhnya, masih sekular kuat. Masih banyak lagi. Kalau kita kata Turki kuat Islam, bukan kita merendahkan, tidak, tapi masih jauh lagi daripada Islam yang sebenar. Sebab mereka lama dipengaruhi dengan budaya sekularisme sampai mereka telah banyak lupa ajaran Islam. Nanti Imam Mahdi alaihissalam akan sekali lagi mengislamkan negara Konstantinopel. Wa fathu Konstantiniyah khurujud Dajjal. Apabila kota Konstantinopel telah pun dibuka, kata Nabi, maka akan keluarlah Dajjal laknatullah alaih. Sampai di kota Konstantinopel je, waktu itu Dajjal telah pun keluar di tengah-tengah manusia. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Abu Daud, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara bila berlakunya benda ni hanya dalam tempoh 7 bulan. Masa 7 bulan ni 3 benda ni akan berlaku serentak. Masa tu bukan panjang, tuan-tuan. Sekarang ni kita duduk tahun 2020, habis macam tu dia tahun ni, tuan-tuan. Tak sedar apa-apa. Bila Maulidur Rasul, bila Isra' Mi'raj, bila Ramadan, bila raya tak tahu, bila hari Jumaat tak tahu. Begitu dahsyatnya hari ni, tuan-tuan. Hari yang mana hari ni bila berlaku PKP, saya terbayang macam dah berlaku fitnah Dajjal. Sebab waktu mula-mula PKP, kita masing-masing hanya sibuk urusan keluarga, kita tak tahu urusan keluarga orang lain. Tak tahu pun mak kita di sana macam mana, sebelah kampung sebelah tak boleh pergi rumah dia. Tak tahu berita kawan-kawan, tak boleh jumpa, masing-masing jaga diri sendiri. Itu sebenarnya lakonan persiapan kita saat muncul Dajjal laknatullah alaih. Dan kata pada Nabi al-Malhamatul Umrah, bila berlaku di Malhamah kubra, peperangan terbesar di tuan-tuan, wafat Konstantiniyah, dan berlakunya penaklukan Konstantiniyah ini, Konstantinopel, dan buruj Dajjal di Sab'ati Asyur berlaku di dalam tempoh 7 bulan saja. Malhamah kubra, Fathul Konstantiniyah, buruj Dajjal, itu perkara ini berlaku dalam tempoh 7 bulan. Tak lama pun, tuan-tuan. Masa kita nak singkat hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Bila Dajjal keluar, tuan-tuan, apa dia buat? Dia menyebarkan kerosakan di kiri dan kanan. Nampak? Lalu semua rosak belakang orang. Semua jadi rosak, jadi penzina, jadi peminum arak. Orang beriman tukar agama. Rosak habis manusia. Dan kebanyakan pengikut Dajjal adalah anak-anak luar nikah yang ada di dunia, tuan-tuan. Mereka inilah orang yang telah rosak. Sebab itu kita kena jaga keturunan kita yang elok. Akhir zaman ni banyak sangat, mudah sangat lahir anak luar nikah di mana-mana. Kita pun tengok, tak tahu dah sekarang di dalam masyarakat kita ni berapa persen anak yang lahir ikut nikah yang sebenar ataupun yang tak ikut, Masya Allah, nikah pernikahan yang hakiki, yang syar'i. Maka di antara lagi dia,
Labitha fil ardi arba'ina yawman. Dajjal akan duduk di dunia ini selama 40 hari. Yaumun kasanatin. Hari pertama macam setahun. Punya lama. Lama tu bukan kerana tempoh dia. Lama dari segi perasaan beratnya orang beriman waktu itu nak mempertahankan agama, nak mempertahankan sunnah Nabi. Berat macam sekarang ni tuan-tuan. Kita nak mempertahankan sunnah Nabi ni, Allahu Akbar. Berat. Tapi itulah yang akan dihadapi oleh orang beriman. Sahabat Nabi kata, kalau kami hidup zaman itu, apakah cukup kami sembahyang sehari je 5 waktu? Tidak, kata Nabi SAW. Kamu kena takdirkan, kamu kena andaikan. Sekarang ni rasanya masuk dah asar ni. Kalau takdir gitu mungkin susah juga. Lebih baik kita belajar ilmu falak. Belajar ilmu falak, insya-Allah tuan-tuan, baru kita dapat takdirkan hari tu nak sembahyang pukul berapa. Kalau tidak, terlepas waktu. Sebab hari sehari macam setahun. Satu hari macam 365 hari. Macam mana nak agak masa tu? Subuh dah kita, isyak dah kita ni. Kalau tak mengaji ilmu falak, tuan-tuan, tak boleh. Sebab itu di antara persiapan akhir zaman kena mengaji ilmu falak. Hari ni banyak orang Islam tak nak belajar ilmu ni, tuan-tuan. Masya Allah. Yang kedua, Masya Allah, dia beritahu hari yang kedua adalah seperti sebulan lamanya, pendek sikit. Hari ketiga macam seminggu. Dan hari yang seterusnya macam hari-hari biasa. Dan Dajjal datang buat dakwah, tuan-tuan. Dia berdakwah juga. Jumpa semua orang, dakwah mengaku dia Tuhan, ajak orang beriman kepada dia. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, ramai pengikut Dajjal telah pun dipersiapkan. Sekarang kita tak nampak di seluruh dunia dalam negara-negara ni telah pun ada persiapan menyambut Dajjal laknatullah alaih. Bahkan saya didengar sahabat-sahabat beritahu tahun lepas dia orang buat rehearsal perjalanan Dajjal daripada Korea Yahudiah ni sampai ke Babulus, tempat di mana Dajjal akan dibunuh satu hari nanti. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sur'atu fil ardi kal ghaith istadbaratur rih. Sifat Dajjal diberitahu cepatnya perjalanan Dajjal daripada satu negara ke satu negara sebagaimana air hujan yang dibawa oleh angin yang pantas. Angin yang terbang laju, tuan-tuan. Angin bawa, itulah perjalanan dia laju dalam dunia. Ditarik orang sebenarnya sebelum dia datang ni, dia dah buat persiapan rapi dah, tuan-tuan. Dajjal dia datang cuma tarik-tarik gitu je. Sebab hari ni sekarang ni, Masya Allah, sebab itulah kita bertuah bila duduk dalam masjid ni, tuan-tuan. Masjid ni lah benteng kita di akhir zaman nanti. Orang beriman jangan lari dari masjid walau apa berlaku sekalipun. Mata kita jangan pandang sangat keluar. Nanti tengok orang ramai berlari, ikut dia, tuan-tuan, kita pun terkesan. Sekarang latih khusyuk dalam sembahyang, latih khusyuk dalam zikir, latih khusyuk dalam baca Quran. Ini kita sambil baca Quran, buka handphone pula. Baru buka 5 minit, rasa gelisah tengok handphone. Ini belum lagi fitnah Dajjal. Baru fitnah handphone dah fail lah kita, tuan-tuan. Semoga Allah ampunkan kita. Sedangkan Dajjal ini, siapa tengok dia tertarik, tuan-tuan. Allahu'alam. Namun yazubillah. Yang seterusnya, ya'til qawm fayad'uhum lil kufri. Dia akan mendatangi setiap kaum, akan mendakwah mereka kepada kekufuran. Maka tuan-tuan, dia dah ajak satu dunia. Sampai di kota Madinatul Munawwarah, kata Nabi, hanya Madinah Munawwarah saja Dajjal tak boleh masuk. Tapi tak boleh masuk pun, tuan-tuan, dia berhenti di satu tempat. Dia hentakkan kaki dia. Gom, gom, gom. 3 kali hentak, tuan-tuan, berlaku gempa bumi, goncangan. Waktu itu orang yang dah duduk dalam Madinah, tapi dalam hati dia ada nifak, ada sifat munafik. Dia tak boleh bertahan duduk dalam Madinah. Kalau kita fikir, aku dah duduk Madinah, biarlah mati sini. Tapi tuan-tuan, takut mati ni pun satu masalah juga. Kerana manusia takut mati, keluar daripada Madinah. Keluar Madinah, terus kena tangkap. Terus, Masya Allah, bertukar iman mereka. Sebab itu Nabi berpesan, wal Madinatu khairun lakum law kuntum ta'lamun. Madinah lah bumi terbaik untuk kamu bersiap sedia mempertahankan diri kamu daripada fitnah Dajjal. Kalau kamu tahu, Allah kata, andai kamu mengerti, Madinah Munawwarah adalah tempat persembunyian yang paling terbaik untuk kita. Tapi hari ini siapa yang boleh pergi sana, tuan-tuan? Siapa nak pergi? Macam mana nak selamat? Sebab itu, tuan-tuan, dengar cerita ni, lari dalam hutan, takut.
Lari dalam gua tak apa. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, orang beriman dua je tempat kita. Sama ada boleh beribadah dalam masjid ataupun dalam gua. Tak ada kita lari lah tuan-tuan menjuruk di tempat yang dia tak boleh sampai. Tapi waktu itu tak ada makanan dah. Bersama kita, bekalan kita hanya zikrullah. Bawa lah tuan-tuan. Sebab itu kita bersiapkan kuda kenderaan kita nak jalan. Bukan kereta lagi dah masa itu. Persiapan kita adalah masing-masing kena berkuda. Saya pun dah start berkuda tuan-tuan daripada awal PKP. Daripada 3 ekor kuda sekarang dah ada 8 ekor kuda. Dia pun pagi tadi naik kuda jatuh pula. Dia terkejut-kejut kaki tuan-tuan. Bengkak besar. Nak berlatih tuan-tuan, kita tak reti tapi kena ada persediaan. Jangan sampai tuan-tuan bila datang fitnah ini kita tergaru-garu kepala nak buat apa. Pening kita, anak bini kita nak jalan macam mana. Maka akhir sekali tuan-tuan, Dajjal tak mampu masuk ke Madinah, tetapi fitnah dia boleh masuk ke dalam. Orang yang duduk dalam Madinah jaga agama, jaga perintah Allah, buat usaha atas iman dan amal, buat persiapan, baca doa yang Nabi ajar. Duduk dalam Madinah, tempat paling selamat. Tempat lain tak ada jaminan daripada Nabi SAW. Sebab kata Nabi, di Madinah dia ada 7 pintu. Allah Ta'ala letak pintu masuk ke Madinah ni. Setiap pintu ada malaikat jaga supaya Dajjal tak boleh masuk dalam. Masya Allah. Dan orang pergi ke Saudi pun, dia kata ada istana Dajjal telah pun siap dibina. Istana putih. Dajjal beritahu pada orang dia, ini istana aku, itu istana Muhammad. Yang warna putih itu, Masjid Nabawi nampak daripada Bukit Garam itu sama seperti bentuk istana yang warna putih, Masjid Nabawi tuan-tuan. Itu istana Muhammad, ini istana aku, kata Dajjal. Sampai tuan-tuan, Dajjal bertemu dengan satu orang anak muda daripada Madinatul Munawwarah. Anak muda daripada Madinah, dia keluar. Waktu itu Dajjal mendakwah, dia ajak beriman pada Dajjal. Anak muda tadi kata, Wallahi anta Dajjal. Demi Allah kau adalah Dajjal. Dajjal nak bukti pada orang, kepada budak ni dan orang keliling dia bahawa aku adalah Tuhan yang sebenar. Dia pun telah belah badan budak tadi sampai terbelah 2. Dan Nabi SAW beritahu itulah syahid yang teragung dalam sejarah Islam. Orang mati syahid yang paling hebat sekali adalah pemuda itu. Dajjal belah 2 badan dia dan dipisahkan jarak di antara Syiqul Aiman dengan Syiqul Aisar. Belahan belah kanan belah kiri, ramyatan rumhid. Ramyatan, apa Nabi kata, dijauhkan sejauh antara panah dengan target panah tu. Tempat sasaran panah itu, sejauh itu dijarakkan badan. Tak bukti pada orang. Dajjal aku lalu di tengah-tengah tu, tengok aku dah belah badan dia, aku hidupkan dia balik. Maka setelah budak muda tadi hidup, dia kata setelah aku hidup, aku mati dan aku dihidupkan kembali, aku semakin yakin bahawa engkau adalah penipu besar, pembohong. Engkau lah Dajjal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali kedua, Dajjal dah tak boleh bunuh budak ini. Dajjal kata, kalau engkau Tuhan, beribu kali pun kata budak ini, engkau akan boleh bunuh aku, matikan aku dan hidupkan aku. Tetapi Dajjal hanya mampu menghidupkan manusia 1 kali saja. Tak boleh kali kedua. Nak bunuh manusia pun sekali saja. Maka akhirnya tuan-tuan dan rahmatul Allah, summa yubdi fayuqbilu yatahallal wajhu yadhaku. Budak tadi selepas dicantumkan wajah dia bercahaya, bercahaya dengan berkilauan, maka dia telah gelap. Waktu itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam hadis yang panjang Nabi SAW beritahu ketika mana berlakunya peristiwa tadi. Wabainama huwa kazalik, ketika mana dalam keadaan begitu, idh ba'athahu Allah Ta'ala al-Masih ibn Maryam. Tiba-tiba saat manusia satu dunia dah putus asa, saat seluruh manusia dah tak mampu nak lawan Dajjal, Imam Mahdi AS pun tak lepas nak lawan Dajjal. Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala tak bagi kekuatan pada Imam Mahdi AS untuk membunuh Dajjal. Yang ada kekuatan, kemampuan untuk bunuh Dajjal adalah Nabi Isa AS. Semua orang menanti nuzul Isa AS, turunnya Nabi Allah Isa AS. Maka dia beritahu turunnya idh ba'athahu Allah Ta'ala al-Masih ibn Maryam, turunnya Nabi Isa AS daripada langit kedua. Fayanzilu indal manaratil bayda, dia turun di sebuah masjid yang pada masjid itu ada menara yang warna putih. Di celah-celah sayap para malaikat dibawa turun Nabi Isa AS. Turunnya di menara putih tuan-tuan, Syarqai Dimash, yang terletak di sebelah timur. Dan Masya Allah,
baina mazhudataini. Yang mana masya-Allah turunnya Nabi Isa alaihissalam ini dia memakai pakaian yang dicelup, masya-Allah. Dua helai pakaian dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam waktu itu yang dicelup dengan warna. Masya-Allah. Agak-agak hullatain masbuqatain. Dua helai pakaian yang telah dicelup dengan warna-warna sebagaimana warna za'faran, dia kata, masya-Allah. Kekuning-kuningan sikit pakaian Nabi Isa alaihissalam pada hari turun daripada langit. Kemudian dia beritahu, fayanzilu 'inal madaratil bayda wadi'an kaffaihi 'ala ajnihatil malakain, meletakkan kedua tangannya di atas dua sayap para malaikat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Idza ta'ta'a ra'sahu qatara, wa idza rafa'ahu tahaddara minhu. Apabila dia menundukkan kepala dia, masya-Allah, akan menitislah air-air. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu. Maka apabila dia mengangkat kepala, maka akan turun daripadanya, masya-Allah, air laksana intan permata. Fala yahillu likafirin yajidu birrihi nafasi. Tidak ada orang kafir yang mencium nafas Nabi Isa alaihissalam illa mata, melainkan semuanya akan mati. Pada hari itu orang yang kufur pada Allah Ta'ala, orang kafir, tuan-tuan, cium je nafas Nabi Isa alaihissalam, maka melainkan dia akan mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafu. Tetapi nafas Nabi Isa alaihissalam akan berakhir di tempat mana dia melihat. Mata Nabi Isa tengok mana, nafas dia sampai di sana. Siapa yang mencium nafas Nabi Isa alaihissalam pasti akan mati, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqlubuhu, lalu turunlah dia untuk mencari Dajjal la'natullah alaih. Dajjal bila dengar Nabi Isa alaihissalam, bila dengar nafas Nabi Isa alaihissalam, Dajjal yang tadi mendakwa sebagai Tuhan telah datang perasaan takut dan kecut di hati dia, dan dia membuat keputusan untuk lari. Lintang bukanlah Dajjal lari, tuan-tuan. Masya-Allah. Maka akhirnya hatta yudrikahu bibabil ludin. Akhirnya Dajjal ditangkap oleh Nabi Isa alaihissalam di Babulud. Babulud sekarang ni, tuan-tuan, adalah airport yang terbesar Israel, tuan-tuan, buat. Dan di sana disediakan tempat untuk Dajjal duduk di sana. Singgah sana Dajjal ada di Babulud. Dan rupanya di atas singgah sana itulah Nabi Isa alaihissalam akan menikam Dajjal la'natullah alaih dengan pedang yang Allah telah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka dia beritahu fayaqtulahu, dia akan bunuh Dajjal la'natullah alaih. Ada dalam hadis yang lain, Dajjal ni akan cair sebagaimana cairnya garam yang terkena air. Yadhubu kama yadhubul milh fil ma'. Ini keadaan Dajjal la'natullah alaih. Thumma yati Isa alaihim qaumun qad asamahumullah subhanahu wa ta'ala minhu fayamsahu an wujuhim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan bertemu dengan satu kaum yang Allah pelihara mereka daripada fitnah Dajjal, yang selamat. Maka waktu itulah, masya-Allah, Nabi Isa alaihissalam akan sapu wajah-wajah mereka. Nabi Isa alaihissalam akan kesat wajah mereka dengan tapak tangan dia, masya-Allah. Wa yuhaddithuhum bi darajatin fil jannah. Dan Nabi Isa alaihissalam ceritakan darjat mana kamu akan duduk dalam syurga nanti. Orang yang istiqamah di atas iman di dunia lagi, Nabi Isa alaihissalam akan beritahu kedudukan mereka dalam syurga nanti. Syurga mana kamu duduk, tingkat mana kamu akan duduk, berkat kamu istiqamah di atas iman kamu. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Tapi bukan senang, tuan-tuan, nak dapat makam ini. Sahabat Nabi diuji oleh Allah dengan kematian, mati syahid, berperang di jalan Allah. Umat akhir zaman, Allah uji kita dengan fitnah. Mati syahid pun ya, tuan-tuan. Dajjal punya fitnah lebih besar lagi. Tetapi siapa terselamat daripada fitnah Dajjal, dapat wajahnya disapu oleh Nabi Isa alaihissalam, dan dapat berita gembira tentang darjat tertinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian, tuan-tuan, fa bainama huwa kazalik, ketika mana mereka sedang dalam keadaan begitu, id Allah Subhanahu wa ta'ala id Allah ta'ala ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li, semuanya aku telah keluarkan hamba-hambaku. Selepas daripada itu, ulama kata Imam Mahdi alaihissalam akan memerintah dunia selama 7 tahun dengan penuh keamanan. Wafatnya Imam Mahdi alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam memerintah dunia selama 40 tahun. Maka 47 tahun masanya, tuan-tuan, tempoh pemerintahan Islam satu dunia.
Allah Ta'ala bagi zaman itu zaman penuh dengan keberkahan. Bila mana agama diamalkan, orang beriman hidup di dunia tuan-tuan, waktu itu buah jadi besar-besar tuan-tuan. Barakahnya tanaman-tanaman menjadi subur. Perusahaan orang Islam rezeki mereka berkat, dengan berkat mereka jaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di penghujung hayat Nabi Isa AS, tiba-tiba Allah wahyukan kepada Nabi Isa AS, bawa keluar daripada negeri ini hamba-hamba aku. Masya Allah. Ya ibadan li la yadani li'adin biqitalihim. Kerana apa? Mereka akan berhadapan dengan satu kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Tak ada satu kekuatan pun mampu memerangi mereka. Nabi Isa yang kuat boleh bunuh Dajjal, tapi tak mampu nak lawan Ya'juj dan Ma'juj, tuan-tuan. Itu zaman tu. Sebab itu bila Dajjal keluar, ingat dah habis dah, selamat dah. Rupanya datang fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Faharris, maka berwaspadalah kamu ibadi. Bawa hamba-hamba aku ni menyelamatkan diri. Bawa mereka bersembunyi di Gunung Sur, tuan-tuan. Gunung Tur. Kita duk baca Wa-Tur wa kitabim mastur. Rupanya Gunung Tur ni kita pun tak tahu di mana. Tapi Nabi Isa AS akan bawa kita menyeruk dalam gua Tur. Wa yab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli harbin yansilun. Mereka keluar daripada tempat persembunyian mereka sebagaimana turunnya air daripada gunung. Masya Allah. Hari itu tuan-tuan, Ya'juj Ma'juj ni Allah sorok mereka, kurung mereka dalam sebuah tembok. Wallahu a'lam di mana tembok itu. Dalam sebuah gunung yang begitu besar, disorok, ditutup, dihalang perjalanan mereka, pergerakan mereka oleh Sayyidina Iskandar Zulkarnain. Fayamurru awailuhum ala buhairatit Tabariyah. Golongan pertama akan lalu di Wadi Tabariyah, di Tasik Tabariyah yang saya sebut tadi. Kami sembahyang zuhur dekat situ. Tengah-tengah sembahyang ada orang beritahu daripada belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa-rasanya orang Yahudi kot main-mainkan kita. Kita sembahyang dekat kedai tu, dekat tempat kedai makan. Fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum. Golongan pertama minum air wadi tu, air lembah tu. Tiba-tiba golongan akhir mereka sampai di situ. Fayaqul laqad kana buhdatin maratan ma'un. Tadi sebelum kami sampai di sini nampak air, tapi tiba-tiba sekarang kering tasik ni, diminum oleh golongan yang pertama. Golongan belakang tak sempat minum air. Ini begitu ramainya Ya'juj dan Ma'juj ini. Summa yasirun hatta yantau ila Jabalil Khamar wa huwa Jabal Baitul Maqdis. Maka akhirnya mereka lalu sampai ke Bukit Khamar, iaitu sebuah bukit yang terletak di Baitul Maqdis. Fayaqulun, mereka berkata, laqad qatalna man fil ardi. Kita dah bunuh seluruh penduduk bumi ni, penduduk dunia ni. Halumma faldaqtul man fis samai. Ayuh kita bunuh penduduk-penduduk langit pula. Masya Allah, diberitahu fayarmuna bidusyabihim ila sama. Mereka telah melontarkan anak panah mereka ke langit. Fayardullahu alaihim dusyabahum makhsubatun daman. Tiba-tiba Allah telah kembalikan anak panah mereka tu ke bumi dalam keadaan berlumuran dengan darah. Mana makin sesatlah mereka, dikata betul-betul lah malaikat semua dah mati di langit. Maka akhirnya Masya Allah, wa yahsuru Nabiullah wa ashabahu hatta yakuna ra'su tahun li'ahadim khairan min mi'ati dinarin li'ahadikum al-yawm. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditahan, dikurung Nabi Allah Isa AS bersama dengan sahabat-sahabat dia, sehingga pada waktu itu kepala daripada lembu itu bagi mereka itu lebih baik daripada mendapat 100 dinar pada hari ini. Maka waktu itulah Nabi Isa AS telah memberikan fayuraghibu Nabi Allah Isa AS wa ashabu Fayarsullah alaihim an-na'af fi riqabim. Waktu itulah Allah telah akan hantar angin, akan datang di celah-celah leher mereka, dan juga mereka cium angin tersebut. Dan akhirnya semua orang beriman akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada itu semua peristiwa-peristiwa akan dialami hanya oleh orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kali itu tuan-tuan, kembali kita kepada cerita tentang Dajjal laknatullah alaih. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan fitnah yang sangat besar ini kepada umat Islam. Sebab itulah tuan-tuan, kita di akhir zaman ini kena buat persiapan sungguh-sungguh, bukan persiapan main-main. Sebab itu saya sekarang ini di madrasah saya di Jerantut, kita telah mulakan amalan persiapan akhir zaman. Masya Allah, lepas maghrib kami anjurkan pelajar tiap-tiap malam, insya-Allah Ta'ala
sembahyang sunat awabin 6 rakaat. Selepas sembahyang sunat ba'diyah maghrib, tunaikan solat sunat awabin, salah satu daripada amalan yang kata ulama di akhir zaman ini, benteng pertahanan kita menghadapi fitnah akhir zaman. Yang kedua, tuan-tuan, lazimkan selepas isyak kita cuba sembahyang sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur. Tiap-tiap malam sembahyang sunat taubat. Dan kalau boleh, insya-Allah, bagi mereka yang tak mampu nak bangun solat tahajud, kita cuba sembahyang sunat witir sebelum tidur. Dan kalau boleh, insya-Allah telah nak dapat basirah, nur, cahaya yang untuk kenal Dajjal, tuan-tuan, tak dapat tidak kena bangun solat tahajud di tengah malam. Ahli tahajud, ya Allah bagi mereka satu cahaya dinampak di hati mereka untuk tengok kebenaran, boleh membezakan di antara hak dengan batil. Dan tuan-tuan, insya-Allah ta'ala kita habiskan waktu malam kita dengan banyak. Dan di siang hari kita amalkan puasa Isnin Khamis, tuan-tuan. Amalkan puasa hari putih 13, 14, 15. Dan kalau boleh sekarang memasuki bulan Masya Allah, bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan ini, kita latih diri kita banyak puasa. Makan banyak dah kita orang Malaysia, tuan-tuan. Pembaziran banyak. Jadi sebab itu kita latih berpuasa. InsyaAllah anak-anak kita berlatih puasa, anak murid kita latih puasa. Ini sebab apa, tuan-tuan? Ini persediaan yang sangat besar. Dan yang paling akhir sekali, tuan-tuan, kita persiapan kita 4 sukan untuk orang Islam yang Allah Ta'ala bagi persiapan akhir zaman. Kita semua kena bersiap sedia sama-sama. Yang pertama, kena berlatih berkuda, insya-Allah Ta'ala. Kena belajar dalam kuda, tuan-tuan. Kuantan ni banyak kelas kuda, tuan-tuan. Bahkan di Tanjung Lumpur, anak-anak murid di sana boleh jadi juara dunia dah. Dalam keadaan kemahiran disiplin berkuda ni. Tapi kita jangan tengok orang, kita ni tak reti lagi. Tengok kuda pun takut, tuan-tuan. Banyak orang tanya saya, "Ustaz, naik kuda dia tak bahaya ke? Kan dia lari laju-laju kan? Dia pecokkan, jatuh, kita guna kayu patah riuk kita." Masya Allah. Takut. Semua benda kalau tak belajar takut. Tapi kalau dah belajar, masuk dalam laut, diving pun kita berani. Tak takut sebab dah reti. Ada ilmu. Sebab itu kena belajar. Yang kedua, tuan-tuan, belajar memanah, tuan-tuan. Nabi SAW beritahu, ala inal quwatan rabiu. Kekuatan orang Islam ni terletak pada panahnya. Jadi sebab itu dalam peperangan Uhud, menangnya Rasulullah pada peringkat awal tu disebabkan bantuan tentera pemanah. Jadi berlatih memanah, tuan-tuan, boleh, insya-Allah. Beli anak kita satu seorang panah. Beli ke bini kita anak panah, busur panah. Saya baru beli busur panah daripada Turki, tuan-tuan, bernilai RM1,900. Beli, tuan-tuan. Belilah apa-apa yang patut. Tak kira lah kuda berapa harga pun, kita beli, tuan-tuan, sebab ini persiapan akhir zaman. Tak buat sekarang, tak tahu bila nak buat. Orang bersiap awal ni dicepat. InsyaAllah bila tiba waktunya, di dalam keadaan mood persediaan yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, tuan-tuan, belajar berenang lah, insyaAllah ta'ala. Kita ni masalah ni macam saya duduk tepi sungai Pahang pun berenang tak reti juga lagi. Kan? Kalau terjun dan sungai itu boleh lemah. Ini yang kita bimbang. Tapi Allah bagi kuda ni, tuan-tuan, boleh berenang. Kalau naik kuda, kita bagi dia berenang, kita pegang je belakang dia bawa kita, tuan-tuan. Tak tenggelam. Allah Ta'ala bagi hebat binatang ni, tuan-tuan. Dan yang keempat, tuan-tuan, kita belajar seni bela diri lah, insya-Allah Ta'ala. Sedikit sebanyak. Kalau tak reti langsung masa, tak ada langsung, tuan-tuan. Kita ni nak menghadapi semua pakat mengaku tentera Imam Mahdi, tapi lemah badan. Tak daya nak lari 10 km pun tak lepas. Tuan-tuan, Masya Allah. Ini semua, kalau kita tengok orang bukan Islam, mereka punya persiapan dah lengkap. Kita orang Islam tak buat benda lagi. Ini masalah dia, tuan-tuan. Bila sahabat kami pergi ke Hungary, tuan-tuan, dia kata di Hungary persiapan tentera pemanah berkuda di sana dah 30 tahun dulu dah buat. Sampai dia punya ketua dia, apa senjata boleh main, bagilah senjata benda pun semua boleh buat. Tapi kita hari ni, bila kita nak buat persiapan, semua masing-masing pakat takut orang gelap mengganas pula lah. Kan? Tapi padahal ini semua janji Allah, janji Rasul. Dan kita semua kena bersiap sedia. Sebab persediaan itu pun satu benda yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menambat kuda di tepi rumah dia, untuk dibawa berjihad jalan Allah Ta'ala satu hari nanti, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna shib'ahu wa riyahu, kenyang kuda, hilang dahaga kuda, wa baulahu wa rausahu, air kencing kuda, najis kuda, semuanya akan ditimbang dalam neraca amal kita nanti di hari kiamat. Ditimbang sebagai amalan. Siapa bagi makan kuda, kata Nabi, sama macam orang berinfak di jalan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, tuan-tuan, insya-Allah Ta'ala, saya nak cerita panjang pun benda ni sensitif. Tetapi tuan-tuan, sama-sama kita buat persediaan. Mudah-mudahan kita semua
dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Sebagai masya-Allah kalau sahabat Nabi Allah terima mereka sebagai tentera-tentera Allah, kita pun di akhir zaman tuan-tuan, kalau tak mampu nak jadi tentera, kurang-kurang dia dapat pertahankan iman kita, keluarga kita, mudah-mudahan insya-Allah kita semua diberkati oleh Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama pada malam ini, Allah Ta'ala rahmati kita, Allah permudahkan kita, Allah bagi taufik kepada kita, Allah pelihara kita semua insya-Allah, pelihara anak bini kita daripada segala fitnah akhir zaman, terutama sekali fitnah Dajjal la'natullah alaih. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jabbilna bil 'afwi was salama wa aqimna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah fil ali wal ma'ad innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تكبير الله.